Berbagai segmen, rancangan dakwah setiap hari, lagu-lagu Islami sepanjang masa. Dengarkan di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bayangkan tidur malam anda dalam kesejukan penghawa dingin pada suhu 16 darjah Celsius tanpa sebarang selimut atau sarung kaki. Keadaan rakyat Syria dan Yaman lebih parah kerana suhu boleh mencecah sehingga negatif 10 darjah Celsius. Hulurkan sumbangan untuk memberikan mereka kehangatan melalui kempen Winter Appeal, Keep Them Warm, Keep Them Alive. Hubungi 0389263434. Fikir Kemanusiaan, Fikir Islamic Relief. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk anda yang terus saja setia bersama kami di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Panda juga Hazwan masih lagi bersama anda untuk Warna Pagi. Dan seperti biasa, setiap pagi Jumaat, kita ada Majlis Ilmu Taman-Taman Syurga yang kita bawakan kepada anda, insya-Allah menerusi rancangan Topik Jumaat. Ya Allah, kenapa eja sebutannya macam itu? Sebab hari Jumaat kah? Sebab apakah? Sama-samalah kita duduk berkumpul di depan radio kalau yang nak mendengar, ataupun di depan skrin anda kalau nak menonton menerusi Facebook IKIM FM dan juga YouTube IKIM. Jangan lupa kongsi, share biar ramai dapat dengar dan ikuti, dan juga ramai juga dapat pahala sebab sharing is caring. Ya, betul. Okey, pagi ni kita ada topik tentang muhasabah dalam azam. Ya. InsyaAllah kita akan bersama dengan Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi pagi ni ya. Sudah pun bersedia di hujung talian kita. Assalamualaikum Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Topik Jumaat. Topik. Pandai Syazwan. Allah. Baca ke Arab. Sekali dia punya Arab dah. Aduh. Itu belum sarapan nasi Arab lagi Ustaz. Kalau dah sarapan lagilah lain bunyinya. Lahaja makhraj dia tu. Baik Ustaz. Ustaz sihat ya Ustaz? Ustaz kita sihat Ya ni. Allah Rabbi. Ya, saya. Alhamdulillahirabbil alamin, sihat wal afiat. Daripada madrasah saya ni di Darul Faizin, Bandar Baru Kedah pagi ni. Alhamdulillah. Dan Ustaz Jafri pun seperti biasa istiqamah bersama sahabat-sahabat Ustra Tuna setiap pagi ada kuliah kita. Jadi pagi ni sambung Ustaz. Maknanya sahabat-sahabat yang sedang menonton pagi ni bolehlah ikuti, sambung menyambung. Sambung terus majlis ilmu kita untuk awal pagi Jumaat 1 Januari 2021 Ustaz. Dan tajuk kita muhasabah dalam azam. Muhasabah ni biasa orang sebut benda yang dah berlalu. Jadi apa benda penting yang kita nak kena fokus dan bagi tumpuan untuk persiapan kita untuk tahun baru ni Ustaz, sebagai mukadimah kita? Ya, tafadhal Ustaz. Sila Ustaz. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala habibil karim sayyidina Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Yang saya hormati lagi saya kasihi DJ Sufyan, DJ Hazwan, ya, Ustaz. dan seluruh tenaga kerja IKIM FM, terutamanya program kita Topik Jumaat, dan Allahumma salli ala Muhammad, dan seluruh sahabat-sahabat yang mengikuti sama ada secara langsung daripada siaran radio, juga Allahumma salli ala Muhammad daripada siaran Facebook live kita, alhamdulillah, dan kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Pada setiap kali kita masuk tahun baru, kita tak lupa untuk kita sebut satu perkataan yang nama dia azam. Macam-macam azam yang kita simpan. Kita plan macam-macam, tapi selalunya azam kita tak menjadi. Ada azam nak kurus, tapi bertambah gemuk dia disebabkan PKP itu tahun lepas kan. Allah. Tahun lepas dia punya azam nak pergi kurus, akhirnya bertambah gemuk sebab PKP di rumah kan. Sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ada yang azam nak lebih maju dalam kerjaya, nak berniaga lebih hebat. Ada orang azam nak sihat. Ada macam-macam azam. Jadi subhanallah, cuma sebelum sampai kepada azam, untuk memungkinkan terlaksananya azam tersebut, kita selalu tertinggal satu perkara yang namanya muhasabah. Untuk sampai kepada kesempurnaan azam, dia mesti bermula dengan muhasabah dulu. Kita nak kena nilai apa maksud muhasabah. Muhasabah ni berasal dari perkataan bahasa Arab, hasyib, yahsabu hisabun, yang artinya perhitungan, menghitung, perhitungan.
Sallallahu alaihi wasallam. Muhasabah maksud apa ni? Satu upaya, satu usaha untuk kita check, untuk kita evaluate diri kita dalam melihat keburukan dan kebaikan. Dalam Islam, muhasabah ini disebut bertujuan untuk memperbaiki hubungan kita, hablum minallah dan hablum minanas dan hablum minan nafsi. 3 perkara. Yang pertama, hubungan kita dengan Allah. Yang kedua, hubungan kita sesama manusia. Dan yang ketiga, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Sebab tu sangat penting untuk kita bermuhasabah setiap hari. Dan kita ni kena ada apa tau? Kita kena ada satu, dia panggil apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kita kena ada dia panggil apa tu? Satu batas untuk kita move on. Satu batas. Dia satu tanda, satu tempat berhenti untuk kita bergerak ke depan. Kalau Allah contoh, ada orang dia mengambil perkahwinan dia sebagai satu tapak ataupun satu batas untuk dia menjadi lebih baik. So dia bermuhasabah. Sebelum saya berkahwin ni apa yang saya lakukan dulu? Hubungan saya dengan Allah, hubungan saya dengan keluarga saya. Lepas saya kahwin ni, azam saya untuk jadi apa-apa. Suami yang soleh, suami yang baik, nak jaga keluarga. Dia takkan boleh buat azam tu selagi dia tak evaluate diri dia sebelum daripada perkahwinan tu. Ada orang dia ambil, Allahumma salli ala Muhammad, tahun baru ni, macam ni kita dah masuk hari ni, kita masuk tahun baru ni. Dia ambil tahun baru ini sebagai dia punya borderline dia. Jadi dia azam dia tahun depan ialah dia nak menambah ibadatnya kepada Allah, dia nak tambah ibadat sunat, dia nak buat apa-apa dalam hidup. Sebelum dia nak sampai kepada azam tu, dia kena muhasabah dulu. Sebelum ni apa yang aku buat? Macam mana keadaan hubungan aku dengan Allah? Apakah Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, macam mana usaha aku dengan ibadat sunat? Macam mana usaha aku dengan Al-Quran? Adakah aku masih melakukan kemaksiatan? Maka di sana barulah dia dapat melaksanakan ataupun sampai kepada kesempurnaan azam untuk menunaikan azam apa yang telah dia niatkan itu. Maka pentingnya untuk sampai kepada azam mestilah ada muhasabah. Itu dia punya mukadimah dia. InsyaAllah. Mudah-mudahan. InsyaAllah. Cantik. Muhasabah Ustaz. Mukadimah, maaf tau. Tersyashul lah. Mukadimah dan muhasabah. Sebab betul lah Ustaz, kita selalu kan tiap tahun, dah berapa tahun dah lalu, dah berapa kali Jumaat pun dah kita lalui, dan macam-macam azam kita dah tetapkan. Ada orang dia tulis besar-besar kat dinding. Tapi sebab kita tulis saja, kita cuma tahu ataupun plan saja, tapi kita tak muhasabah betul-betul Ustaz kan, apa azam kita tu. Jadi kat situlah kita kadang-kadang tak tercapai azam-azam yang kita tetapkan sebelum ini. Okey, maknanya kita, apa benda penting ya, ataupun perkara yang paling penting bila kita muhasabah azam kita tu Ustaz? Mana yang dibetulkan, nak mula kat mana? Betul. Dia sebenarnya soalan DJ Sofia tadi merupakan satu jawapan lah. Jawapan dah. Jawapan dah. Sebab sebenarnya kenapa perlu muhasabah untuk menyempurnakan azam? Kerana di sanalah kita ada bilakah waktu kita nak mula? Macam mana keadaan kita sebelum daripada ni? Daripada evaluate tu barulah kita dapat menyempurnakan azam kita. Kita tak akan mampu untuk buat kesempurnaan, kita tak akan mampu untuk melaksanakan seandainya kita tak ada base. Kita tak ada tapak dia untuk kita mulakan. Maka memulakan sebenarnya tapak dia itu ialah muhasabah. Tuan-tuan, Allah sebut dalam Al-Quran, muhasabah ni satu amalan yang Allah perintahkan Al-Quran dan diajarkan oleh Nabi SAW. Dalam surah Al-Hashr ayat 18 Allah berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Allah sebut, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Yang ini dengan mengerjakan segala larangannya dan meninggalkan segala suruhannya dan meninggalkan segala larangannya, dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa dia telah sediakan, yakni dari amal-amalnya untuk hari esok. Nampak tak apa yang Allah perintah? Allah kata dia tengok, dia perhati apa yang telah dia sediakan. So maksudnya dia muhasabah. Untuk apa? Untuk persediaan di hari esok. Maksud azam dia, apa yang dia nak bawa ke depan. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dan sekali lagi diingatkan, bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya atas segala apa yang kamu kerjakan.
Tu dalil yang ulama kata apa? Boleh kita gunakan sebagai dalil muhasabah untuk kita, Allahumma salli ala Muhammad, sentiasa bermuhasabah diri. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi SAW menyebutkan tentang sebuah hadis. Salli ala Sayyidina Muhammad, Nabi kata apa? Menyesal adalah taubat. Hadis riwayat Ibnu Majah. Menyesal adalah taubat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, nak sampai kepada tahap kita mampu untuk menyesali apa yang kita buat, kita perlukan kepada muhasabah. Check. Kita tak akan tahu kesalahan dan kesilapan yang kita lakukan. Sebab tu, salli ala Sayyidina Muhammad, semua sidang penonton lah, dan sidang pendengar yang dirahmati oleh Allah sekalian. Salli ala Sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau kita buat apa-apa program, kita buat apa-apa function, macam DJ Sofian pergi sana pergi sini, buat apa, jadi MC sana sini dan sebagainya, end up dia selepas daripada function ataupun program yang besar tu, dia mesti ada postmortem. Betul. Betul kan? Mesti ada postmortem. Kalau dia nak kepada kejayaan on next program yang berikutnya, mesti ada postmortem. Daripada postmortem itu dia ada penilaian. Apa kesalahan yang pernah kita, apa yang kesalahan kita, apa kesilapan yang kita buat, dekat mana yang tak patut kita buat, apa yang kita terlebih buat, macam-macam sebagainya. Daripada sana, the next program akan jadi lebih sempurna daripada yang sebelumnya. Kalau tidak ada postmortem, itulah yang menyebabkan yang kedua tu sama aja dengan yang sebelum tu. Kita akan ulang benda yang sama, kita akan repeat benda yang sama. Sama juga dalam urusan kehidupan kita, kita perlukan kepada postmortem. Sebelum nak sampai nak jadi postmortem itu, tuan-tuan, kita kena ada borderline dia. Kita kena ada base dia, kita kena ada line dia. Line dia apa? Ada orang dia bermuhasabah dia harian. Setiap hari dia bermuhasabah. Sebelum dia tidur, dia akan bermuhasabah. Apa yang aku buat tadi? Hari ni apa yang aku buat tadi ni? Pagi tadi, aku tengok ada benda maksiat yang aku tengok. Lepas ke depan aku tak akan buat lagi dah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tadi aku buang masa aku dengan aku main game terlalu lama sampai ke tahap bukan target 15 minit dah lajak sampai ke 45 minit sampai sejam. Aku dah buang masa aku. Esok aku tak buat lagi dah. So ada orang dia menggunakan baseline dia harian. Ada orang pula yang mengambil baseline dia tahunan. Setiap tahun dia bermuhasabah. Apa yang dia buat dalam tempoh setahun yang lepas. Daripada tempoh setahun tu barulah dia boleh plan untuk tahun dia yang ke depan. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, azam kita ni mesti jelas. Dalam azam mesti jelas. What we want to be. Cakap bahasa orang kampung saya sikit. What we want to be. Tu kampung saya kan macam tak tahu pula kan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad. Jadi subhanallah, orang London, kita mesti clear apa kita nak buat. Sebab tu saya selalu sebut Allahumma salli ala Muhammad. Kita nak kena pastikan macam mana Imam Ghazali sebut Allahumma salli ala Muhammad. Rugi kepada orang yang amal dia hari ini sama macam semalam. Rugi. Untung orang yang hari ini amalnya lebih baik daripada semalam. Dan celaka kepada orang yang amalnya hari ini lebih kurang, lebih buruk daripada semalam. Pasal apa disebut sebagai orang yang amal sama ni rugi? So maksud kalau hari ni kita buat 2 rakaat, esok kita buat 2 rakaat, ataupun hari ni buat 2 rakaat, semalam buat rakaat ni rugi. Pasal apa rugi? Pasal kita makin mendekati kematian. Kita makin hampir dengan kematian. Kematian tu makin dekat dengan kita. Kalaulah kita tahu hari ini, Allahumma salli ala Muhammad, bahawa kita hari ini kita nak mati, sudah pasti kita akan memperbanyakkan amalan. Lagi dekat yang kematian, lagi banyak amalan. Lagi dekat kematian, lagi banyak amalan. Tapi kita amal kita sama aja. Itu pun dah baik tapi rugi, kata Imam Ghazali Ta'ala. Apatah lagi orang yang hari ini dengan semalam ni, hari ini kurang. Hari ini semalam buat 2 rakaat, hari ini langsung tak buat. Maka orang ni orang celaka, kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Maka dia mesti ada base dia. Saya selalu ajak Ustaz Ahmad, DJ Zuan dan juga Sofian dan semua sahabat-sahabat yang mengikuti. Biar kita bertambah walaupun sikit. Contoh, tuan-tuan muslimat, kita muhasabah. Ada muslimat yang masih belum tutup aurat dengan sempurna tahun 2020. Mungkin Allahumma salli ala Muhammad, dia tak pakai stongan, stongan. Stongan. Ensok. Tu saya bagi nama tu, ikut suka saya lah bagi nama tu kan. Bukan bahasa kampung Ustaz. Nanti kita buat keluar produk nama stongan, sarung tangan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, handsok contoh.
Jadi bila kita pakai baju kurung, kita pergi kerja dan sebagainya, kita angkat baju kita, maka tangan baju kita ni jatuh. Salih alaihi wasallam. Lepas tu nampak aurat kita ni. Mungkin tahun 2020 ni kita nak buat tambah sikit, kita nak pakai pelindung tangan kita ni supaya tak nampak salih alaihi Muhammad aurat kita. Kan? Mungkin sedikit upgrade. Ada kita yang sepanjang 2020 kita tak buat puasa sunat. Mungkin tahun 2021 ni kita nak tambah dalam sebulan, nak tambah sehari je puasa sunat. Sehari puasa sunat setiap bulan. Contoh, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Walaupun Nabi SAW kata salah satu ayam min kulli syahr, 3 hari dalam sebulan. Kita yang tak pernah puasa tiba-tiba nak buat 3 hari sebulan, mau menggelupur kita ni. Jadi Allahumma salli ala mungkin kita boleh mula dengan 1 hari dulu kan. Ataupun 2 rakaat tahajud sebagainya. Mungkin tak buat sepanjang minggu, mungkin dalam seminggu hanya sehari yang kita buat tambah dengan 2 rakaat tahajud. Tapi bagi ada improvement, bagi ada tambahan walaupun sedikit. Dan ia akan terhasil daripada muhasabah. Cek tengok amalan kita sebelum ni. Lepas tu Allahumma salli ala Muhammad, tuan-tuan, Sayyidina Umar kata apa? Apa Sayyidina Umar kata? Dan balik pada apa Nabi SAW sebut tadi ni, menyesal adalah taubat dengan maksud kita hanya akan mampu menyesali apa kesalahan yang kita buat seandainya dia ada refleksi, ada check, ada muhasabah. Kalau kita berlalu satu hari dalam kehidupan kita tanpa kita bermuhasabah, kita akan terlepas kesilapan-kesilapan yang kita lakukan sama ada sengaja ataupun tidak. Apatah lagi benda kita tak sengaja kan. Hari ni subhanallah, apa maksiat yang kita tengok? Apa maksiat yang kita buat? Kalau kita tak check balik, kita tak kata balik, oh hari ni aku buat tu, hari ni aku buat ni, maka kita akan terlepas macam tu saja dan kita tak akan bertaubat daripada apa yang telah kita lakukan. Maka kepentingan daripada muhasabah ialah kita mengenali, kita mengetahui kesilapan-kesilapan kita lakukan dan yang ke depan kita tidak akan melakukannya lagi. Dengan muhasabah, kita tahu apakah kekurangan dalam hubungan kita dengan Allah, hubungan kita sama manusia, hubungan kita dengan diri kita sendiri. Maka yang ke depan kita tidak akan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita akan menambah amalan-amalan untuk menampung kekurangan-kekurangan tersebut. Wallahu a'lam. Itu dah, kita tampung kekurangan, kita tambah kebaikan walaupun sedikit. Yang penting ada penambahbaikan setiap tahun. Walaupun kadang-kadang naik turun ni, kita punya semangat dan motivasi ni Ustaz, yelah dia macam macam cuaca kita lah. Kadang mendung, kadang cerah, kadang panas, kadang hujan dan sebagainya. Yang penting semua orang nakkan di hujung tu sesuatu yang baik-baik, indah-indah kan. Okey, kejap kita nak berehat kejap Ustaz untuk pusingan pertama ni. Kita akan kembali kejap lagi nak cerita lebih lanjut lah macam mana kalau cerita tentang muhasabah untuk azam kita. Semua orang ada 24 jam satu hari, 365 hari satu tahun. Sama semua orang, tak ada yang lebih pun. Mungkin kalau orang tu kaya dia ada 400 hari. Tak ada kan Ustaz. Tapi macam mana kita nak menyaingi ataupun mengikuti orang-orang yang hebat dalam amal mereka dan kita boleh jadi lebih baik daripada sebelum ini. InsyaAllah Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi bersama kita pagi ini. Ustaz, kita berehat Ustaz nah? Boleh Ustaz? Okey. Dan untuk sahabat sekalian pun jangan lupa untuk terus bersama kami. Kalau ada soalan dan komen nak ditinggalkan di ruangan komen ataupun WhatsApp 0112900404. Ya, termasuk anda yang sedang menonton kami secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. Anda juga boleh hantarkan komen dan juga jangan lupa untuk sharekan video ini supaya kita dapat kongsikan sama-sama manfaat ilmu pagi ini berkaitan tentang muhasabah dalam azam. Okey? Semuanya di Warna Pagi IKIM Inspirasi Inforia Islami. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirkafi. Bismillahirmuafi. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardh ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض
ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الشافي بسم الله الكافي بسم الله المعافي بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم Nuraisa, Nuraisa, kosmetik mesra wuduk Nuraisa, 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 kosmetik mesra wuduk Nuraisa, 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 makeup mudah dibersihkan. Pilihan ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa, ramai wanita, kosmetik mesra wuduk Nuraisa. Apa sah? Nuraisa. Sukar untuk mendapatkan produk-produk keluaran IKIM di pasaran. Kajilah. Sekejap, sabar dulu. Dengar ni. Cakap dengan saya ke? Ya, semestinya. Sekarang ada promosi buku IKIM. Oh, yang diskaun sampai 40% tu ke? Tapi dekat mana? Layari je www.ikimniaga.my atau call 0362046389. Cepat. Tunggu apa lagi? Okey, baik Encik Radio. Kenapa pula aku cakap dengan radio aku sendiri? Dari 1 Januari hingga 2 Januari 2021. Kota Kinabalu 93.9. Warna Pagi, IKIM Inspirasi Inforia Islami. Anda masih lagi mendengarkan Warna Pagi IKIM bertemankan Pian dan juga Hazwan pada waktu ini, dan kita masih lagi bersama menerusi rancangan topik Jumaat pagi ini membawakan tajuk Muhasabah dalam Azam bersama dengan Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi ya. Dan sahabat-sahabat kita, jom kita sambung pengajian kita untuk muhasabah azam kita. Ustaz tadi Ustaz sebut pasal azam nak kuruhkan, ramai yang macam tersentuh perutnya, tersentap sambil menyantap Ustaz. Angkat leher bagi tinggi sikit. Dia nak cara dia. Jadi itu baru satu Lepas tu contoh. selfie angkat bagi tinggi sikit. Selfie angkat bagi tinggi sikit. Macam tu. Jangan cakap Ustaz kantoi nanti Ustaz. Gantoi. Itu baru satu contoh kan. Banyak contoh lain azam-azam yang mungkin belum dimuhasabah. Jadi tak selesailah. Setiap tahun sama je azam yang kita ulang. Jadi macam mana Ustaz kalau kita nak jadi lebih baik, lebih bertambah amalannya, kebaikannya daripada sebelum-sebelum ni, walaupun kita ada tahun yang sama, jam yang sama dan sebagainya Ustaz. Silakan Ustaz. Baik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya nak petik apa yang disebutkan oleh Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Sayyidina Umar Al-Khattab, Allahumma salli ala menyebutkan apa? Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad tentang hisablah diri kamu sebelum kamu dihisab.
Itu akan mempermudahkan hisab kamu kelak. Timbanglah amal kamu sebelum ditimbang kelak. Ingatlah keadaan yang genting di hari kiamat. Itu kata Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Sesuai pula dengan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, apa yang Nabi sallallahu alaihi sebutkan dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, yang diriwayatkan oleh Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Nabi SAW sebut orang yang cergas itu ialah orang yang menghisap dirinya sendiri, sentiasa beramal untuk kehidupan sesudah kematiannya. Sedangkan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya serta berangan-angan terhadap Allah SWT. Daripada dua perkataan ini, daripada satu yang disebutkan oleh Sayyidina Umar dan satu lagi sabda Nabi SAW, menunjukkan bahawa orang yang cerdas, orang yang bijak dan orang yang cuba untuk improve dirinya dunia hingga akhirat, dia mesti bermuhasabah. Macam sahabat kita yang dalam komen tadi sebut, boleh tak kita sebut macam SWOT analysis untuk satu syarikat? Kan? Tengok dia punya strength dia, tengok dia punya weaknesses dia, tengok dia punya Allahumma salli ala Muhammad opportunity, tengok dia punya threat. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Ini semua benda-benda yang kita boleh implement dalam hidup kita setiap hari. Salli ala Muhammad. Tuan-tuan, nak jadi orang lebih baik, tuan-tuan, ada cara muhasabah. Yang pertama, apa yang kita kena buat? Kita evaluate, kita menilai soal niat kita, amalan dan dosa-dosa yang kita lakukan. 3 benda. Yang pertama, niat. Allahumma salli ala Muhammad. Niat mesti kena betul. Kalau dulu, pagi tadi dalam usratuna saya tu, saya cerita tentang niat. Niat. Kita waktu kita kerja, waktu mula-mula kita kerja, mungkin dah kerja 20 tahun dulu. Ada yang kerja 15 tahun dah, ada kerja 5 tahun baru. Sallallahu alaihi wasallam. Adakah waktu kita memulakan kerja kita tu, kita mulakan dengan niat kerja kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala? Ataupun apa niat sebenarnya kita bekerja? Dalam tempoh, kalau kita niat kerja kita kerana Allah, Allah akan limpahkan pahala dan dia akan menjauhkan kita dari melakukan kemaksiatan dalam kerjaan tu sebab kita niat untuk melakukan kebaikan ataupun melakukan ibadat dalam pekerjaan. Demikian orang yang berkahwin dan sebagainya. Maka Allah SWT, niat ni kita kena evaluate, kita kena nilai dia niat kita tu. Sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau kita niat tu kerana Allah, tiba-tiba dalam perjalanan itu kita terpesong, maka di sana perlu kepada kita memperbetulkan kembali niat. Kalau kita tak muhasabah, kita tak akan dapat benda ni. Kita check balik. Oh, aku niat nak buat macam ni, tapi nampak gaya macam dah lari dah. Oh, tak boleh. Kita boleh betulkan balik kita niat kita tu. Yang kedua, amalan. Cek balik amalan kita ni. Allahumma salli ala Muhammad. Tuan-tuan, amalan pula ada 2 jenis. Yang pertama, adakah amalan kita itu bertepatan dengan bagaimana yang diajarkan oleh Nabi SAW? Mungkin amalan kita buat itu, amalan yang kita buat selama ni, kita buat ikut-ikut sahaja. Mungkin ini waktunya untuk kita memperbetulkan dengan kita mendapatkan ilmu. Kan? Sallallahu alaihi wasallam. Oh, zikir lepas semayang sebagai contoh. Macam mana kita duk buat? Oh, tahun ni baru tahu. Oh, rupanya kena lipat kaki dulu. Kita jangan lepas lagi apa sebagainya. Sebagai contoh lah, sallallahu alaihi wasallam. Maka kita boleh memperbetulkan seandainya kita bermuhasabah. Yang pertama. Yang keduanya dalam bab amalan, keikhlasan. Keikhlasan itu menentukan penerimaan. Ada dalam ibadat kita cek tengok, muhasabah tengok. Dalam amalan yang aku buat dulu ni, ada tak unsur-unsur riak? Ada tak wujudnya takabur dalam ibadat? Ada tak wujud unsur-unsur sum'ah? Unsur-unsur Allahumma salli ala Muhammad, amalan urusan hati yang boleh menyebabkan terpadamnya pahala amal tersebut. Ada tak? Muhasabah balik supaya yang ke depan kita tidak ulangi lagi. Sallallahu alaihi wasallam. Dan cuba untuk kita menambah amalan-amalan kita yang mungkin kurang pada tahun lepas, bawa kepada tahun hadapan. Yang ketiga, Allahumma salli ala Muhammad, dosa. Yang ni pun penting untuk kita muhasabah. Supaya sebagaimana Nabi SAW sebut tadilah, Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Nabi sebut apa? Menyesal adalah taubat. Kita tak akan mampu untuk menyesal seandainya kita tak mampu untuk evaluate dosa kita. Kita tak mampu untuk Allahumma salli ala Muhammad menilai apa yang telah aku lakukan sepanjang tahun hari itu. Tuan, apa yang kita tak buat? Apa yang kita buat? Apa yang kita buat dan apa yang kita tak buat? Ada tak waktu sepanjang tahun hari itu kita melihat sebagai contoh Allahumma salli ala Muhammad filem-filem yang ataupun movie-movie ataupun klip-klip video yang tak patut kita tengok? Ada tak sepanjang kita hari itu ni, waktu kita sepanjang tahun hari itu ni, kita mengumpat manusia, kita share benda-benda yang tak patut kita share,
kita sebut, kita hantar kepada orang lain maklumat tentang orang yang kita tak tahu kesahihan dia benar ataupun salah. Ada tak benar? Tuan-tuan cuba fikir balik, cuba nilai balik. Ada tak kita hina orang? Ada tak kita ambil barang orang? Adakah kita zalim kat orang? Adakah kita pukul anak kita, pukul isteri kita pada perkara yang tak sepatutnya? Apa yang kita buat sepanjang tahun? Di sana azam dalam hati, aku tak akan ulang benda yang sama. Dan bukan sekadar kita berazam untuk tidak mengulang, ingat syarat taubat nasuha ada 3 kata Imam Nawawi. Yang pertama, kita berhenti daripada maksiat tersebut. Yang kedua, kita azam untuk kita tidak melakukannya lagi. Yang ketiga, kita menyesal dengan apa yang pernah kita lakukan. Dan semua perkara ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia perlukan kepada apa? Muhasabah. Kepada muhasabah sebagai benda yang pertama ni, iaitu kepada betulkan balik niat. Dan kita muhasabah balik, check balik niat kita. Yang kedua, amalan kita ni. Amalan kita. Tengok, check balik amalan kita. Dua bahagian pada amalan. Yang pertama, bahagian sama ada dia betul dengan apa yang diajar Nabi. Yang kedua ialah keikhlasan dalam amalan. Yang ketiga, Allahumma salli alaihi wasallam, apa dia? Dosa-dosa kita. Evaluate dosa-dosa kita. Check balik, kaji balik. Mudah-mudahan insya-Allah azam kita jadi lebih kuat dan kita akan jadi lebih hebat daripada yang sebelumnya. Wallahu a'lam. Cantik tu. Bila Ustaz sebut tentang kita evaluate ataupun kita nilai apa tadi, niat, amal kita, dosa kita pun kena evaluate, kena nilai juga. Teringat kita kalau yang pengguna Facebook, Instagram kan dia ada apa, analitik dia tolong bagi tahu. Okey, followers bertambah berapa peratus, unfollow berapa peratus kurang dan sebagainya. Dia tahu serba-serbi apa yang kita aktiviti kita kan Ustaz di media sosial. Jadi macam kita, kalau kita tak muhasabah maknanya, dan kita pun tidaklah sehebat macam Facebook ke internet untuk analitik ataupun membuat analisis secara terperinci Ustaz, dosa kita banyak mana dan sebagainya. Mungkin apa cara terbaik Ustaz kalau kita nak menilai, nak tengok balik tu Ustaz? Kita track balik, kita jejak balik lah kita punya aktiviti tu Ustaz. Aktiviti dah. Saya kadang-kadang kita rasa takjub tu dengan apa yang Facebook buat ni. Dia yang Google buat. Saya pernah dapat hari tu sebelum PKP lah, sebelum ni apa dia buat tuan-tuan? Dia hantar email dekat saya pergerakan saya sepanjang tahun. Sepanjang tahun, dekat mana pergi, sehingga berapa negara saya pergi, berapa daerah, berapa negeri saya sampai, berapa daerah, berapa tempat saya pergi. Detail. Kemudian saya boleh pergi pula berapa lama saya duduk situ, berapa jam saya duduk situ, berapa hari. Ya Allah, saya kata subhanallah. Macam tu. Google boleh buat. Ini bukan dajjal. Ini teknologi. Kan? Teknologi. Maksudnya, kalau teknologi manusia pun boleh sampai ke tahap macam tu, bayangkan macam mana Allah value kita. Macam mana Allah menilai pergerakan kita. Kita, kalau Google tadi, dia boleh tahu kita pergi mana, tapi dia tak tahu apa niat kita pergi kat situ. Mungkin dia boleh tahu apa kita buat dekat situ. Kita beli apa dekat situ. Dia boleh tahu, tuan-tuan jangan duk heran. Tuan-tuan tahu dah phone kita ni, DJ Sofia dengan Azwan. Dia macam, dia boleh dengar apa kita sebut tau. Sebab itu saya naik kereta, lepas tu kereta saya bunyi kuat kan. Atas highway kan bunyi kuat masuk. Saya kata kat kawan saya kat sebelah. Dia kata, kalau kita pasang getah ni, dia bantu kok tak bunyi bising masuk dalam kereta kan. Saya nak sebab dia kata, betul lah. Bila kita cari kedai aksesori tengok. Dia search lah, car aksesori. Dia tak search getah tu. Dia sebut car aksesori saja. Rupanya tuan-tuan, tu tak berapa lama buka Facebook, dia keluar gambar getah tu. Iklan getah tu. Saya kata, takjub dia. Kamu cek tadi ni pakai cari getah kan? Tak, dia kata cari kedai aksesori je. Ada satu video, tak dia buat macam mana. Dia pegang kat handphone dia tutup. Handphone dia bukan on. Dia kata apa? Baby. Dia duduk sebut baby. Dia sebut kat handphone suami dia. Dia ambil handphone suami dia, duduk baby. Lepas tu suami dia, bila buka handphone, masuk Facebook, keluar iklan baby je. Apa saja cerita pasal baby, iklan baby. Subhanallah. Ini real teknologi. Ini teknologi. Sebab rupa-rupanya, kat mana kita pergi, apa kita buat, semua direkodkan. Semua tu recorded. Hatta dia pun buat kajian, dia pun off handphone dia pun bergerak. Tapi masih recorded. Ikut, subhanallah. Ini teknologi. Bayangkan apa yang Allah nilai kita.
Allah nilai kita bukan sakat pergerakan kita. Allah nilai sampai ke dalam apa yang ada dalam hati kita. Tuan-tuan, subhanallah. Sebab tu kadang-kadang kita ni, Allah SWT, kita tak mampu tuan-tuan untuk menilai diri kita sendiri kadang-kadang. Siapa yang mampu menilai diri kita? Orang yang duduk di sekeliling kita. Sebab tu kadang-kadang dalam muhasabah ni tuan-tuan, dia kena ada menerima saranan daripada orang lain. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, ada satu dia panggil apa? Kita buka hati kita ni untuk menerima pandangan orang. Kita kena buka hati kita ni dalam keadaan kita nak bermuhasabah. Kita kena buka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Hati kita supaya menerima pendapat orang, nasihat orang. Buang satu benda yang namanya takabur. Takabur ni dia besar diri, dia berasa macam dia saja yang betul. Orang lain tak ada orang yang betul, melainkan dia saja. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang disebutkan kisah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Dan sebab kadang-kadang kita sangat kan orang yang kenal kita ni bukan kita. Orang yang kenal kita ni adalah orang yang duduk di sekeliling kita. Nak tahu macam mana DJ Sofian sebenarnya, tanya isteri dia. Sallallahu alaihi wasallam. Nak tahu macam mana Allah Muhammad Hazwan, tanya isteri Hazwan. Dia tahu, dia boleh ceritalah. Sallallahu alaihi wasallam. Apa ni? Nak tahu saya? Nak tahu saya? Tanya siapa? Tanya yang mana saya? Nak tanya siapa? nak tahu tentang saya, tanya orang duduk sekeliling saya. Pembantu saya, staff saya, isteri saya, dan isteri saya. Dan tanya. Dia boleh tahu. Cuma dia nak bagi tahu kita jelah. Cuma Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Tapi tengok macam mana yang dibuat oleh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Dalam riwayat cerita, ni riwayat Imam Al-Bukhari. Sayyidina Umar suruh Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu waktu Sayyidina Abu Bakar jadi khalifah untuk himpunkan Al-Quran. Allahumma salli ala Muhammad. Waktu tu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu keberatan. Sebab apa dia keberatan? Sebab Nabi SAW tak buat dan Nabi SAW tak suruh buat untuk himpunkan Al-Quran. Tapi apa Sayyidina Umar beritahu? Sayyidina Umar convince Sayyidina Abu Bakar. Cerita dekat dia, kamu tak boleh buat macam ni, kamu kena buat macam ni. Kalau kamu buat macam ni, kalau kamu tak buat macam ni, nanti apa yang akan jadi? Umat kita akan duduk dalam kegelapan. Orang-orang banyak orang yang hafaz Quran yang dah meninggal dunia dalam peperangan, antaranya peperangan Yamamah yang berlaku di antara tentera-tentera Islam yang lawan dengan Allahumma salli Muhammad tentera-tentera Musailamah Al-Kazzab yang menyebabkan 70 daripada sahabat-sahabat yang menghafaz Al-Quran syahid. Maka timbul kerisauan dalam hati Sayyidina Umar, kalaulah Quran tidak dibukukan menyebabkan nanti 1000 tahun akan datang orang tak kenal apa itu Al-Quran. Maka diceritakan kepada Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar ni menjadi cerminan, menjadi orang yang menasihati. Sayyidina Abu Bakar membuka hati dia, terimalah, ceritalah, apa sebagainya. Dan akhirnya Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga Abu Bakar pun kata apa? Dia kata, Umar ni dia sentiasa memujukku untuk aku evaluate pendapatku, menilai pendapatku semula dalam permasalahan ini, sehingga Allah melapangkan hatiku dan aku pun berpendapat sebagaimana pendapat Umar. Nampak tak salli alaihi Muhammad? Kadang-kadang tuan-tuan, Allahumma salli alaihi Muhammad, kita ni ada ego kita sendiri. Saya ada ego saya sendiri. Suami biasa dia ada ego dia. Isteri pun ada ego dia sendiri. Masing-masing ada ego masing-masing. Allahumma salli alaihi Muhammad. Peranan orang yang duduk di sisi dia. Kita kadang-kadang dengan ego kita rosak. Dengan ego kita rosak. Kita rasa macam kita dah buat yang terbaik. Kita rasa macam kita lah yang paling baik. Kita rasa kita dah jadi yang paling baik. Tetapi di sisi orang sebelah kita, dia menilai bahawa, no, tidak. Dengan kamu jadi macam ni, kamu akan jadi rosak. Kalau kamu terus macam ni, kamu akan jadi rosak. Semalam, sambil-sambil lepas daripada program semalam ni, sambut tahun baru apa semua sebagainya. Balik-balik, buka TV. Antara channel yang saya suka tengok ialah National Geographic. Ya, balik saya akan spend masa sikit sebab tu cari maklumat. Tengok National Geographic, dia ada satu dia panggil tajuk Hoarders. Hoarders ni dia orang suka simpan barang. Dia beli barang, dia ambil barang, dia suka kutip dia letak. Sampai ke tahap ada seorang tu dekat Alaska, dia punya rumah dan kawasan 5 ekar penuh dengan barang sampai tak ada tempat nak duduk. Lalu subhanallah, dia rasa macam itu jiwa dia. Dia rasa macam ini yang baik untuk dia. Ini memberikan ketenangan dalam kehidupan dia. Sebab rupa-rupanya punca dia kematian isteri dia dan kematian anak perempuan dia akibat dadah bunuh diri.
Dia tak boleh terima dan diisi kekosongan itu dengan hoarders dia panggil. Beli barang, ambil barang, jumpa jalan barang, simpan sampai tak ada ruang dalam rumah dan kawasan 5 ekar tu boleh penuh dengan barang. Maka my doktor psychiatrist ni, pi convince dia, bagi tahu kata apa dan cerita dekat dia, convince dia menolak. Awal-awalnya dia reject, dia tak boleh terima. Dia tak boleh terima. Dia kata tak, ini jiwa dia, ini passion dia, ini minat dia. Tapi selepas dia convince, akhirnya barulah dia dapat terima bahawa apa yang dia buat tu sebenarnya salah. Dia merosakkan diri dia, dia membahayakan diri dia, dia menjauhkan dirinya daripada anak-anak dia, keluarga dia pun tinggalkan dia sebab suasana dan sebagainya. Tak ada apa kebaikan padanya. Maksud dia apa? Kadang-kadang dalam hidup kita ni, kita tak mampu nak nilai diri kita. Kita rasa macam kita betul. Tapi ada orang di sekeliling kita yang sayang dekat kita. Orang ini berperanan untuk convince, untuk meyakinkan kita bahawa kita ni salah. Dia jangan give up. Orang duduk sekeliling kita jangan give up, jangan tinggalkan dia. Convince dia. Cerita dekat dia. Misalnya macam mana Sayyidina Umar convince Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Cerita tak boleh macam ni, kamu kena buat macam ni. Dia convince sampai Sayyidina Abu Bakar kata apa? Umar ni selalu duk pujuk aku sampai aku menilai balik pendapat aku dan pendirian aku itu. Sampai Allah melapangkan dadaku untuk berpendapat sebagaimana pendapatnya Umar. Bukan setakat Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Nabi SAW pun sama. Nabi SAW pernah bersabda, sesungguhnya aku ini hanya manusia biasa seperti kamu. Aku lupa macam mana kamu lupa. Oleh kerananya, ingatkan aku ketika aku lupa. Ini pesan Nabi SAW. Dalam sebuah hadis lain, Nabi SAW menjelaskan bahawa Allahumma salli ala Muhammad, jika Allah mengkehendaki kebaikan bagi seseorang pemimpin, maka Allah akan memberinya seorang pendamping yang jujur dan yang akan mengingatkan jika dirinya lalai dan akan membantu jika dirinya ingat. Kalau Allah sayang kat seorang tu, Allah nak bagi dia kebaikan, Allah akan hadirkan kepadanya pendamping. Pendamping ni apa? Orang yang ikhlas dalam menasihati. Bukan atas kepentingan apa-apa, bukan sekadar nak jaga hati, tetapi menasihati. Tapi ingat, masing-masing tuan-tuan ada perasaan. Dalam keadaan kita nak menasihati, nak menegur pun kena ada hikmah dia. Kena seorang suami, isteri nak menegur, tegur dengan adabnya seorang isteri. Kena jaga ada adab dia. Takut nanti kita terlebih tegur, pegang pula hadis ni kata apa, saya ni nasihat, ustaz suruh nasihat, Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar bawa keluar hadis apa semua, sebagainya. Akhirnya bukan jadi elok, tapi akhirnya bercerai. Sebab ego ni dia sesuatu yang nampak keras tapi dia rapuh. Kalau kita nak bentuk dia, tak boleh nak bentuknya dengan kekerasan. Kalau kita paksa dia, dia akan hancur berkecai. Maka itulah ego sebenarnya. Maka orang salih asyamat tuan-tuan, ego ni dia perlu nak asup, nak tundukkan ego ni, dia kena ada hikmah dia. Guna kelembutan, guna kebaikan, guna sesuatu yang menyentuh hati, insya-Allah ego tu akan tunduk. Wallahu a'lam. Masya Allah, subhanallah. Terima kasih Ustaz untuk penjelasan tentang ego dan siapakah di sisimu yang boleh memberi teguran dan juga mengajak kita untuk bermuhasabah. Baik, kita nak berehat sekali lagi Ustaz. Kita kembali kejap lagi untuk kongsikan pula cerita macam mana kita dah muhasabah, kita dah nak berazam, dan azam itu kalau boleh menepati redanya Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu matlamat ultimate goal kita nak capai martabatillah kan. Dan mungkin ada satu soalan ataupun persoalan yang biasa kita dengar tentang zon selesa Ustaz. Dia rasa macam selama ni azam dia macam aku dah okey dah sekarang. Bila dia rasa zon selesa, safe zone, jadi dia tak ada penambahbaikan dalam azam dan amalan dia. Apa komen Ustaz dan nasihat untuk kita dengarkan bersama kejap lagi Ustaz ya. InsyaAllah kita berehat kejap. Sahabat-sahabat sekalian teruskan ajukan soalan dan juga ramai yang ikut cara Ustaz berselawat. Ustaz berselawat, sahabat-sahabat kita tulis komen Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad dekat ruangan komen, masya-Allah. Okey, dan sekali lagi jangan lupa untuk teruskan saja sharekan video ini supaya kita sama-sama dapat kongsikan manfaat untuk ilmu pagi ini. Topik Jumaat membawakan tajuk muhasabah dalam azam. Kita berehat seketika, kembali selepas ini terus bersama kami di Warna Pagi Inspirasi Inforia Islami. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad,
صلى الله عليه وسلم طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا من دعا لله داعي صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع أنت غوثنا جميعا يا مجمل الطباع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت شمس أنت بدر أنت نور فوق نوري أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور أنت إكسير وغالي أنت مصباح الصدور صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم Sedapnya susu Wildan dan segarnya susu Wildan dan Mak, susu ni lah yang Ica bagi tahu Mak hari tu. Susu Wildan. Oh, susu Wildan ni. Mak memang dah biasa dengar susu Wildan. Tapi, macam mana nak beli? Ni Mak, Mak hubungi je 019-965-3166, 019-965-3166 atau boleh je kontak dekat FB dan Insta Wildan Susu Kambing. Susu Wildan merupakan pemenang anugerah Super Health Brand. Stokis dan ejen diperlukan. Sentiasa bersama berkongsi info terkini. Pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Warna Pagi, IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Terima kasih kepada anda yang masih lagi mendengarkan kami pada waktu ini bersama Kampian dan juga Hazwan. Kalau anda tengah dengar ini pada hari Ahad, ini merupakan ulangan untuk topik Jumaat. Tapi hari ini hari Jumaat, kita masih lagi bersama menerusi topik Jumaat yang turut kami bawakan secara live di Facebook IKIM FM dan juga di YouTube channel IKIM. Tajuk kita hari ini tentang muhasabah dalam azam bersama dengan Fadil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz dan terima kasih sahabat-sahabat Usrah Tuna juga para anak-anak murid Ustaz yang turut sambung daripada pagi sampai topik Jumaat ni. Ustaz, bila kita cerita tentang apa tadi, soalan tentang azam, lepas tu nak mencari redha Allah Ta'ala, ni Kak Siti katanya di WhatsApp. Kak Siti kan sejak tahun 2000 tak pernah ubah azam. Sebab cinta hati saya namanya Azam Redha. Dia dapat Cik Azam. 20 tahun dah. 21 tahun dah dengan Azam Redha kan. InsyaAllah umur panjang jodohnya.
juga kan. Amin ya rabbal alamin. Masya-Allah. Ada yang tak sambung soalan juga tentang apa tadi? Zon selesa. Hasfani pun tanya macam mana kebaikan dan keburukan zon selesa ni. Adakah banyak kebaikan ataupun keburukan untuk orang yang rasa selesa dengan apa yang ada? Ya, penjelasannya Ustaz. Silakan. Ada dua, kalau nak cerita zon selesa ni, dia bukan semuanya keadaan zon selesa itu tidak baik. Zon selesa dia panggil comfort zone. Orang yang comfort zone ni maksudnya dia berasa dah selesa duduk kat situ. So dia tak ada ruang lagi dah untuk di-improve diri dia. Dia letak diri dia tu sebagai kalau orang dekat office tu, dia kerja clerk aja. Lepas tu dia tak nak, pergilah kursus, pergilah ambil ni supaya kamu boleh nanti di-upgrade. Dia kata tak mau, nanti kalau aku upgrade nanti aku jadi kerja aku bertambah. So aku tak nak duduk kat situ, dia nak duduk kat situ je. So dia akan duduk dalam tumpuk yang sama, dalam bubble yang sama. Dia panggil comfort bubble ataupun comfort zone. Salih ala Muhammad. Namun di sana tak nak cerita semuanya duduk dalam keadaan situasi yang begitu. Ada juga dalam keadaan orang yang duduk dalam zon selesa dalam urusan ibadat dia. Maksudnya dalam tempoh 1 tahun itu mungkin dia cuma nak melakukan ibadat-ibadat yang dia rasa mampu untuk dia buat Salih Azimah, dan dia tidak bercadang untuk menambahnya dalam masa yang terdekat. Sebagai contoh, sebagaimana Nabi SAW sebut tentang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, istiqamah, amalan yang paling disukai oleh Allah, iaitulah istiqamah walaupun sedikit. So untuk tahun tu, apa yang selesa baginya? Mungkin hanya 2 rakaat tahajud dan tak lebih. Bagi itu yang selesa baginya. Maka dia hanya buat 2 rakaat tanpa dia melebihkan. Dia takut nanti kalau dia buat lebih, nanti akan menyebabkan dia meninggalkan terus amalan tersebut. Tetapi comfort zone itu hanya berlangsung dalam satu tempoh, dan mungkin tahun hadapan dia akan pergi kepada sedikit peningkatan. Walaupun ada peningkatan, tapi peningkatan itu mungkin hanya sedikit sahaja. Sebab itu yang dia rasa mampu untuk dia lakukan. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, kadang-kadang jangan pula meletak diri kita terlalu selesa dengan satu-satu perkara. Kita kadang-kadang kena push sikit diri kita yang nama dia mujahadah. Nak buat amalan apapun kena ada mujahadah. Salli ala Muhammad. Dalam mujahadah itu ada satu perkara yang sangat penting yang nama dia sabar. Sebab tu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, nak masuk syurga ada sabar. Sabarnya 3. Yang pertama, sabar dalam melakukan ketaatan. Nak buat ibadat, nak tambah ibadat, kena sabar, kena mujahadah, dia boleh tambah ibadat. Yang kedua, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan. Nak tinggal maksiat pun kena mujahadah, kena sabar. Dan yang ketiga, sabar dalam redha dengan segala ketentuan, takdir dan ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan Allah SWT demikian yang kita berkongsikan sedikit tentang comfort zone tu. Wallahu'alam. InsyaAllah jadi kita kena tambah baik jugalah insyaAllah. Dan mungkin poin terakhir dalam perkongsian untuk topik Jumaat pagi ni, kita nak cerita macam mana kita dah insyaAllah bermuhasabah, dah nilai, evaluate. Lepas tu dah azam kita dah mula gerak lah, sebab ni dah 1 hari bulan. Dah gerakkan azam. 1 bulan lah. Kan? Jadi macam mana azam yang kita susun tu, start perancangannya tu menepati dan juga membawa kita pada redha Allah Ta'ala, Ustaz? Apa mungkin panduan atau tanda-tandanya, Ustaz? Yang paling penting ialah Allahumma salli ala sayyidina, apa yang kita buatkan mesti niatnya kerana Allah SWT. Dan tak salah pun tahun 2021 kita nak kurus. Tak salah pun. Tapi kita nak kurus tu kerana Allah SWT. Tidak kurus kerana Allah. Salli ala sayyidina Muhammad. Orang Islam kena sihat. Inna Allah sallallahu alaihi wasallam al-mu'minul qawi khairun wa ahabba ila Allah minal mu'minul dhaif. Orang mukmin yang kuat dan sihat itu lebih baik dan lebih dikasihi oleh Allah berbanding dengan mukmin yang lemah, yang dhaif. Maka azam tahun 2021 nak sihat, nak kuat, nak aktif kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Boleh susun. Apapun azam kita pada tahun 2021, azamlah kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, dan kita kena ingat antara kepentingan daripada muhasabahnya ialah yang pertama, dia akan menghalang kita, tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, daripada kita merasakan kita ni adalah manusia paling suci. Sebagaimana Allah sebut dalam surah An-Najm ayat 32 yang bermaksud, maka janganlah kamu mengatakan dirimu suci, dialah yang paling mengetahui orang-orang yang bertakwa. Yang kedua, muhasabah ini juga menghindarkan diri kita daripada sifat sombong. Salli ala sayyidina Muhammad. Sebagaimana dicontohi oleh Muhammad bin Wasi', dia berkata, andaikan dosa itu memiliki bau,
tentu tidak ada seorang pun yang ingin duduk dekat-dekat denganku. Jadi Allahumma salli ala Muhammad itu kan dengan muhasabah kita rasa banyaknya dosa aku terlepas Allah. Kalaulah dosa ni ada bau, ingatnya tahun 2021 ni siapa pun tak nak duduk di sisi aku agaknya. Tahun 2021 aku berazam untuk aku tidak melakukan apa-apa dosa lagi. Yang paling penting dalam muhasabah ni apa ni? Tahun 2021 kita akan menyandarkan dan memanfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Yep. Berkata Ibnu Asakir, cerita tentang Al-Faqih Salim bin Ayub Ar-Radhi bahawa dia selalu bermuhasabah diri dia, koreksi dirinya pada setiap nafas dia. Ini bukan kira hari, ini bukan kira tahun macam kita. Setiap helaan nafas dia tu dia koreksi diri. Nafas aku yang sebelum ni apa aku buat? Oh iyalah tuan-tuan. Nafas aku yang sebelum ni aku buat dosa tak? Nafas aku ni aku banyak ibadat dah. Ini nama dia Salim bin Ayub Ar-Radhi. Dia tidak pernah membiarkan satu waktu pun tanpa faedah. Kalau kita menemuinya, pasti waktu Salim Ar-Radhi diisi dengan menyalin, belajar dan membaca. Yang ni akan kita buat, Allahumma salli ala dengan kita bermuhasabah lepas ni, yang selepas ni, yang ke depan kita akan pastikan seluruh masa kita itu akan terisi dengan baik sekali, subhanallah, tanpa ada pun yang kita sia-siakan. Dan yang berikutnya, dengan bermuhasabah dan berazam dengan baik ini, dia akan menenangkan hati dan membawa kepada petunjuk Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Imam Al-Baydawi dalam tafsirnya bahawa seseorang boleh terus berada dalam petunjuk Allah jika dia rajin untuk mengkoreksi amalan-amalan yang telah dia lakukan. Orang yang sentiasa correct diri dia, sentiasa duk check amalan-amalan dia, orang ini akan sentiasa mendapat petunjuk di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan insya-Allah tahun 2021 menjadi tahun yang lebih baik dalam kehidupan kita. Hubungan kita dengan Allah lebih baik, hubungan kita sesama manusia jadi lebih baik, hubungan diri kita pun jadi lebih baik insya-Allah. Wallahu a'lam. InsyaAllah. Terima kasih sahabat kita Maliha Omar katanya kurus untuk sihat, bukan untuk cantik-cantik je. Kurus supaya lutut tak sakit, badan jadi ringan agar boleh rukuk dan sujud dalam solat dengan tenang dan selesa. InsyaAllah. Boleh pula kita tambahkan lagi solat-solat sunat. Itu pun mungkin jadi azam untuk sahabat kita. Jadi janganlah perli-perli ya. Kalau ada orang sebutkan azam dia nak kurus tu, sebab ada antara kita yang memang kurus lillahi ta'ala supaya dapat beribadah kan Ustaz kan. Bila cakap pasal perli Ustaz, mungkin bagi sedikit orang kata sharingkannya Ustaz. Kalau macam orang kita berazam, kita dah bermuhasabah diri untuk kita mencapai azam kita tu, kemudian orang di sekeliling kita tu negatif, yang menyebabkan kita mungkin kembali rasa down dan kita pun menjadi negatif semula Ustaz dalam kita nak mencapai azam tu Ustaz. Mungkin Ustaz ada cara-cara kita sebenarnya untuk kita menghadapi mereka yang negatif di sekeliling kita ni Ustaz. Dan menepis sindiran dan perli-perli macam mana tu Ustaz? Kita jadi katak bisu. Katak bisu. Pekak? Pekak ke bisu? Ada katak pekak. Katak pekak. Katak bisu pula. Katak pekak. Ada satu pertandingan lumba katak panjat menara yang tinggi. Jadi Allahumma salli Muhammad dalam pertandingan tersebut, Allahumma salli ala Muhammad, adalah ramai katak-katak lah yang duduk di kiri dan kanan itu sebagai penyokong dan pemerhati. Lalu ada beberapa katak yang ambil bahagian untuk memanjat menara yang tinggi tu. Lalu subhanallah dalam keadaan depa berlari-lari itu nak panjat, nak memanjat menara tu, yang di kiri dan kanan ni masing-masing duk bercakap lah. Tak boleh lah kita ni katak-katak ni, spesies katak-katak ni mana boleh naik banyak tinggi macam tu. Tak boleh. Maka ada sebahagian yang dengar dan akhirnya okeylah withdraw. Lalu semua kata, alah yang ni kecil, yang ni besar tu, yang ni lagi kuat lari semua. Yang kecil akhirnya berhenti. Lalu semua macam-macam lah. Perkataan-perkataan negatif yang main di sekeliling tu macam-macam. Menyebabkan akhirnya seorang pula dah. Seekor demi seekor katak tu akhirnya berhenti dan sampai ada seekor katak je yang sampai ke puncak. Sampai puncak dia sampai ke atas. Bila sampai ke atas akhirnya baru diketahui bahawa yang sampai ke atas ialah katak yang pekak. Dia tak dengar apa orang kata ada, apa yang kata-kata lain kata ada, dan dia memfokuskan kepada matlamat dia untuk sampai ke puncak. Demikian kita dalam keadaan kita melakukan sallallahu alaihi Muhammad, azam-azam kita yang nak kita capai. Kita kena abaikan suara-suara negatif yang duduk di sekitar kita. Mana ada manusia yang asal
Allahumma salli ala yang sentiasa yang tidak pernah melakukan dosa. Mana ada manusia yang tidak pernah melakukan dosa. Ada orang yang daripada awal dia memang orang baik dan dia berusaha untuk jadi baik. Tapi tak sama dengan orang yang pernah melakukan kejahatan dan dia berusaha untuk menjadi lebih baik. Orang yang pernah melakukan kejahatan, dia ada dua keadaan. Yang pertama, mujahadahnya lebih hebat. Maka pahalanya lebih banyak. Yang keduanya, dia pernah belajar daripada kesilapan dia yang dia tak akan ulang. Orang mukmin kata Nabi SAW, tak akan jatuh pada lubang yang sama 2 kali. Maka berbeza dengan orang yang sentiasa baik dan orang yang pernah melakukan kesilapan, dia pernah melalui zaman tu. Dia pernah melakukan perkara tersebut. Maka subhanallah Muhammad, dia tuan-tuan, Allahumma salli Muhammad, sudah pastilah dia mempunyai keazaman yang lebih kuat dan mujahadah yang lebih tinggi. Maka tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad, teruskan dengan azam tersebut. Tekad dengan azam tersebut. Subhanallah, niatkan dalam hati ini aku buat kerana Allah, bukan kerana siapa-siapa. Orang nak puji pun tak ada apa-apa isu. Orang nak keji pun tak ada isu. Orang nak hina pun tak ada apa isu. Salli ala Muhammad, sekarang aku buat bukan kerana siapa-siapa. Aku buat itu semata-mata kerana Allah. InsyaAllah, mudah-mudahan kita akan kita tertunai segala azam-azam yang kita azamkan pada tahun ini. InsyaAllah. Wallahualam. Baik Ustaz, dan kita pun dah sampai ke penghujung ni Ustaz. Ustaz nak minta Ustaz pimpin doa Ustaz pagi ni Ustaz, biar sama-sama kita dapat aminkan oleh sahabat pendengar dan sahabat penonton sebagai penutup untuk topik Jumaat kita Ustaz. Boleh nak? Boleh Ustaz? InsyaAllah, silakan Ustaz. Boleh, insyaAllah. Boleh. Baik. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa ihdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, ya Tuhan kami telah melangkah ke tahun baru pada hari ini ya Allah. Ya Allah, sungguhnya kami banyak melakukan kesilapan dan kesalahan dalam kehidupan kami, Ya Allah. Ya Allah, kami mengabaikan perintah-perintah-Mu, Ya Allah. Kami meninggalkan, Ya Allah. Kami meninggalkan apa yang Engkau perintahkan, Ya Allah. Dan kami melakukan apa yang Engkau larang, Ya Allah. Sebelum daripada ini, Ya Allah. Engkau ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Kami berazam, Ya Allah, agar tahun ini menjadi yang lebih baik kepada kami, Ya Allah. Kami ingin mendekatkan diri kami kepada-Mu, Ya Allah. Maka izinkanlah kami, Ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami, Ya Allah, supaya kami dapat mendekatkan diri kami kepada-Mu dengan kesungguhan yang sebenar-benar, Ya Allah. Engkau limpahkanlah rahmat dan kasih sayang-Mu terhadap kami, Ya Allah. Berilah kekuatan kepada kami, Ya Allah. Ya Allah, Engkau terimalah segala amalan-amalan kami, Ya Allah. Ya Allah, Engkau jadikanlah tahun ini tahun yang lebih baik daripada sebelum ini, Ya Allah. Engkau angkatlah wabak ini daripada kami, Ya Allah. Engkau jauhilah kami dan keluarga kami daripada wabak dan penyakit-penyakit yang berbahaya, Ya Allah. Ya Allah, pimpinlah kami, bimbinglah kami, kasihanilah kami, Ya Allah, rahmatilah kami, Ya Allah. Rabbana alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kita ucapkan kepada Al-Fadhil Ustaz Jafri Abu Bakar Mahmudi. Terima kasih banyak Ustaz untuk perkongsian hari ini dan kita harap sahabat-sahabat dapat memanfaatkan ilmu yang Ustaz Jafri dah kongsikan sebentar tadi sebaik mungkin untuk capai cita-cita dalam azam kita di tahun baru 2021. Ya, dan untuk pagi ini terima kasih banyak Ustaz. InsyaAllah jumpa lagi. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu dia sahabat-sahabat sekalian perkongsian kita untuk topik Jumaat hari ini di pagi Jumaat penuh berkat di 1 Januari 2021. Dan juga terima kasih yang berinteraksi bersama kami dengan soalan dan komen-komen, dan juga kita harap dapat sebarkan lagi supaya ramai lagi dapat manfaatnya. Ya, termasuk bagi anda yang turut sharekan video ini, jangan lupa anda boleh dengarkan ulangannya kembali pada hari Ahad bermula jam 7 pagi, ataupun anda boleh rujuk kembali di Facebook dan juga di YouTube channel IKIM, okey? InsyaAllah. Terima kasih semua, kita berehat seketika, terus setia dengan Warna Pagi di IKIM Inspirasi Inforia Islami.